Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam seminar Darul Aman peringkat kemasaan pada kali ini, saya Ismail bin Saleh, School of Education Universiti Utara Malaysia akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Keperluan Pembangunan Bahan Sokongan Pembelajaran Berteknologi dalam pengajaran dan pemudahcaraan hifz Al-Quran di sekolah termuak. Dalam pengenalan, program tahfiz model ulul albab ataupun dalam singkatannya termuak adalah satu program, satu transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia untuk meningkatkan dan mengembangkan individu yang seimbang. Yang bermaksud program tahfiz ini adalah satu penambahbaikan dalam sistem pendidikan Islam dalam sistem KPM ataupun dalam sistem pendidikan di Malaysia. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat mempengaruhi prestasi akademik dalam bidik darjah pada abad ke-21 adalah guru celik digital. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan dengan menaik taraf infrastruktur berteknologi. Penyataan masalah. Kemampuan guru mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran masih berada pada tahap yang sederhana, walaupun para guru mempunyai persepsi yang tinggi terhadap alat peranti berteknologi dalam pengajaran. Kajian Zulhelmi 2020. Seterusnya, guru pertemuan ataupun guru tahfiz model ulul albab, iaitu guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah ulul albab, sekolah tahfiz ulul albab, kurang kecenderungan mereka untuk menggunakan bahan bantu mengajar berteknologi. Kajian oleh Azman Hashim 2017. Akibat proses pengajaran menjadi hambar dan tidak menarik minat pelajar, guru perlu berusaha untuk merangsang supaya kecerdasan pelajar dalam menghafal supaya objektif pembelajaran tahfiz akan tercapai dengan jayanya. Kajian Abu Fida 2006. Seterusnya, kajian ini adalah berobjektif ataupun untuk mengenal pasti keperluan dalam pembangunan bahan sokongan pembelajaran berteknologi dalam pengajaran dan pemudahcaraan hifz Al-Quran di sekolah termuak. Bermaksud kita hendak mengenal pasti adakah perlu dibangunkan satu bahan sokongan ataupun satu bahan untuk pembelajaran yang berteraskan teknologi ini dalam pengajaran tahfiz di sekolah termuak. Kajian ini menggunakan metodologi menggunakan kajian secara kualitatif menerusi tinjauan literatur menggunakan kaedah analisis kandungan menerusi kajian lepas. Seterusnya, dalam pengajaran dan pembelajaran hifz Al-Quran ini, secara umumnya subjek hifz Al-Quran adalah satu mata pelajaran yang mengkehendaki murid untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa 5 tahun. Dalam tempoh ini, pelajar akan dibimbing oleh guru tahfiz untuk memastikan kemahiran hafazan pelajar akan tercapai objektifnya dengan lebih berkesan dalam subjek hifz Al-Quran ataupun tahfiz Al-Quran ini. Bagi memastikan kemahiran hafazan tercapai, kaedah pembelajaran tahfiz adalah penting untuk diberi perhatian. Dalam pembelajaran tahfiz ataupun dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz ada beberapa isu dan cabaran di dalam melaksanakannya. Salah satunya ialah keciciran hafazan. Ketidakupayaan pelajar untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 3 tahun menjadikan satu isu yang besar, dan ketidakupayaan pelajar ini juga menggunakan teknik hafazan yang berkesan. Isu ini merupakan dan dilihat sebagai melalui pencapaian pelajar yang berbeza dalam hafazan pelajar. Antaranya adalah pemilihan model dan strategi yang diaplikasikan dalam pembelajaran hafazan mereka. Bermaksud pelajar-pelajar ini mempunyai kaedah ataupun metod-metod yang berbagai, dan pelajar-pelajar ini tidak mempunyai satu kaedah ataupun teknik yang berkesan untuk pelajar-pelajar itu amalkan untuk menghafal, dan berlakulah satu keciciran dalam hafazan Al-Quran setiap pelajar itu. Seterusnya, kemahiran yang dalam menghafal juga memainkan peranan, iaitu aktiviti menghafal ni kita tengok sering dilihat sebagai satu kemahiran yang sukar dipelajari kerana ia memerlukan satu ingatan yang kuat dengan disiplin pengulangan ayat yang berterusan. Beberapa kajian yang telah dijalankan oleh penyidik terdahulu telah membangunkan kaedah hafazan yang berkesan.
namun masih ramai pelajar yang tidak mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Kajian oleh Arifin 2013, Salamah 2019 dan Mustafa 2021 bermaksud kemahiran yang sukar dipelajari kerana ia memerlukan ingatan yang kuat, dan bermaksud di sini pelajar-pelajar itu perlulah mempunyai satu kemahiran dalam menghafal supaya setiap pelajar itu dapat mencapai sasaran atau ayat hafazan yang beliau akan hafal pada setiap hari itu. Banyak kajian yang ditemui mengatakan bahawa kesukaran dalam menghafal Al-Quran ini adalah kerana kekeliruan dan salah faham makna Al-Quran, lemah ingatan, gangguan dari persekitaran dan masalah dalam penguasaan Al-Quran. Okey, seterusnya kita tengok isu. Kita lihat isu dan cabaran mengenai kompetensi guru ataupun pedagogi guru itu sendiri. Faktor yang telah dikenal pasti berpunca daripada kelemahan dalam pencapaian tahfiz. Ini adalah kelemahan dalam pelbagai kaedah pedagogi pengajaran tahfiz, di mana guru masih mengekalkan kaedah tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz itu sendiri. Kajian oleh Muhammad Marzuki, Azimul Hashim dan Zulhal Harun 2020. Walaupun mereka bersetuju dan berkeyakinan bahawa penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan mutu hafazan Al-Quran. Kajian Muhammad Marzuki 2008. Okey, seterusnya isu dalam pengajaran dan pembelajaran hafazan juga ialah isu penguasaan ilmu tajwid dari sudut teori dan juga amali, dan juga kurang diberi pemerhatian oleh pelajar. Seterusnya, menurut Hafiz dan kawan-kawannya 2018, kajian yang dibuat pada 2018, para pelajar gagal menguasai hafazan yang baik dan tidak dapat menulis ayat Al-Quran yang mereka telah hafaz dengan baik tanpa melihat kepada mushaf. Seterusnya, mereka juga lemah dalam membezakan ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang samar-samar, yang hampir sama yang terdapat di dalam Al-Quran, dan mereka juga terkeliru dan tertukar ayat sekiranya terdapat perkataan yang mutasyabihat. Mutasyabihat adalah perkataan yang samar, yang sama. Yang mutasyabihat, yang tidak keliru, yang tidak jelas maknanya. Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menguasai ilmu Nahwu. Kajian oleh Zahriyah 2016. Seterusnya, isu dan cabaran dalam PDPC HIFZ juga adalah gaya pembelajaran hafazan pelajar itu sendiri. Menurut kajian Nur Musliza Mustafa, gaya pembelajaran hafazan visual, auditory, reading, kinestetik, iaitu adalah kita simpulkan sebagai VARK pada setiap pelajar adalah berbeza mengikut kecenderungan pelajar masing-masing. Kecenderungan pelajar dapat dikenal pasti melalui keselesaannya dalam menggunakan mana-mana gaya pembelajaran, iaitu sama ada visual, sama ada auditory, sama ada reading ataupun kinestetik untuk menerima pengetahuan yang dipelajari. Gaya pembelajaran VARK iaitu visual, maksudnya kita melihat contohnya paparan mushaf itu ataupun aplikasi itu, dan auditory iaitu kita mendengar, maksudnya setiap pelajar itu akan menggunakan telinganya untuk mendengar. Reading, aktiviti membaca, dan kinestetik, pergerakan pada setiap pelajar adalah berbeza mengikut kecenderungan masing-masing. Kecenderungan pelajar juga dapat dikenal pasti melalui keselesaannya dalam menggunakan mana-mana gaya pembelajaran VARK untuk menerima pengetahuan. Contohnya, kalaulah pelajar itu gaya pembelajarannya adalah mendengar, pelajar itu lebih suka mendengar ceramah dan sebagainya, ataupun mendengar radio dan sebagainya. Kalaulah pelajar itu kita tengok pelajar itu dia suka membaca visual, maksudnya gaya pembelajaran hafazan itu dah lebih kepada membaca aktiviti kendiri. Maksudnya aktiviti hafazannya lebih kepada pelajar itu melihat sendiri mushaf tersebut ataupun melihat aplikasi paparan ayat hafazan di dalam Quran digital dan sebagainya. Kecenderungan gaya pembelajaran VARK adalah melibatkan penggunaan pelbagai daya seperti mata, telinga dan tubuh badan. Seterusnya, saya akan menceritakan potensi untuk membangunkan satu bahan sokongan pembelajaran tahfiz berteknologi. Jadi kita tengok perkembangan pesat dan pembangunan teknologi maklumat semakin meluas menjadikan pembelajaran hafazan ataupun pembelajaran hafazan berasaskan mobile learning ini sebagai satu medium atau bahan bantu pelajar yang mampu memberi impak yang positif kepada para pelajar.
pendidikan tahfiz, kita tengok dilihat antara aspek yang terpengaruh hasil dari gelombang globalisasi ini, di mana guru-guru tahfiz juga perlu mahirlah dalam kaedah dan strategi pengajaran Al-Quran mereka melalui penggunaan teknologi. Maksudnya guru-guru perlulah menguasai teknologi dalam hafazan. Proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan tahfiz dahulunya merupakan berlaku secara konvensional dan kini dapat dipelbagaikan dengan kemudahan internet melalui laman web, internet, mendengar bacaan Al-Quran di YouTube dan sebagainya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kajian lepas, mendapati terdapat keperluan dalam membangunkan bahan sokongan pembelajaran berteknologi untuk pelajaran tahfiz, sama ada menggunakan aplikasi hafazan, membangunkan aplikasi hafazan dan sebagainya yang mengaplikasikan penggunaan pelbagai media. Bermaksud aplikasi itu mestilah dibangunkan mengikut kecenderungan gaya hafazan pelajar itu tadi, sama ada visual, sama ada auditory ataupun reading dan kinestetik. Kaedah dan teknik yang akan disediakan juga mampu menepati kecenderungan gaya pembelajaran BARK pelajar. Sekian, terima kasih.